Suara saya pelan ke? Sound tak clear? Ha? Clear? Tak? Tak sedap dengar? Boleh? Boleh. Kalau tak boleh, beritahu. Allah, Allah. Okey. Baik. Situasi yang kedua. Situasi apa ni? Ini situasi keadaan makmum dengan imam. Keadaan-keadaan yang membicarakan berkenaan dengan hal keadaan makmum dan imam. Jadi ini kalau dilakonkan baru nampak. Tapi kalau tak dilakonkan, tak apalah, tuan-tuan bayangkan. Ha. Baik. Maka jikalau tiada tetap makmum pada rukuk, takkanlah dengar elok. Elok dengar. Kan tak apa nak cantik dengar. Clear? Ha. Maka jikalau tiada tetap makmum pada rukuk sebelum imam angkat daripada rukuk, atau syak makmum pada mendapat tamakninah, maka tiada mendapat ia akan rakaat. Maka wajib atasnya mendatang kemudian daripada salam imamnya dengan rakaat dan sujud sahwi oleh yang syak itu akhir semayang. Kerana bahwasanya ia yang syak kemudian daripada salam imam pada bilangan rakaatnya. Keadaan ni macam mana? Jom kita tengok. Jikalau tiada tetap makmum pada rukuk sebelum imam angkat daripada rukuk, maksudnya makmum itu yang meragui. Dia rukuk tadi ni, dia pun tak yakin dia dapat ke tak tamakninah dalam rukuk beserta dengan imam. Ataupun dia rasa macam imam dah angkat dah kepala. Imam dah angkat dah kepala, masa tu dia rukuk. Maka kalau dia syak pada keadaan itu, dia tak dapat rakaat tu. Dia tak dapat rakaat. Tapi kalau dia yakin, dia dapat. Tapi kalau dia syak, maksudnya bila mana dia nak rukuk, imam dah angkat kepala. Ataupun tak dapatlah tamakninah beserta dengan imam tadi. Dalam keadaan syak tu, dia hukumnya tak dapat rakaat. Rakaat tu kata tak. Okey. Bila mana dia tak ada rakaat tu, dia kena ikut dah imam. Dia kena ikut. Dia dianggap sebagai orang yang tak dapat rakaat. Jadi dia kena ikutlah imam. Imam rukuk, dia rukuk. Imam Imam i'tidal, dia i'tidal. Imam sujud, dia sujud. Tapi rakaat tu tak ada. Habis imam bagi salam, dia kena tambah satu rakaat. Kemudian dia kena sujud sahwi. Sebab apa sujud sahwi? Sebab dia sendiri yang syak. Sebab dia sendiri yang meragui perkara tersebut, maka dia kena sujud sahwi. Dia tambah rakaat dan dia sujud sahwi. Hukum sujud sahwi itu sunatnya, tuan-tuan. Tapi kalau tak buat pun tak apa, buat pun tak apa. Tak masalah. Kalau kita meragui dalam solat, kita kena sujud sahwi. Ataupun kita rasa apa-apa keraguan dalam sembahyang kita, dalam solat kita, pada saat itu memang kena sujud sahwi. Dalam apa jua keadaan sekalipun, kena sujud sahwi. Maka kalau imam yang syak, makmum kena turut sujud. Tapi kalau makmum yang syak, imam tak syak, tapi makmum yang meragui, maka imam tak perlu sujud, yang perlu sujud adalah makmum. Tapi tuan-tuan,
Nak senangnya kita sembahyang berjemaah ni, kita ikut imam je. Imam buat apa pun aku ikut dah. Aku tak ada nak syak dah. Aku tak ada nak ragu-ragu dah. Semua imam buat, aku buat je lah. Kan? Imam tambah satu rakaat. Time ni baru kita rasa, betul ke imam ni? Tambah rakaat ke? Memang aku yang silap. Contoh. Tapi makmum ni semua diam je ikut je. Bermakna benda tu betul. Kan? Kan kita je yang syak. Kalau kita saja yang meragui, pada saat itu kita ikut imam, kita kena buat tak sujud sahwi? Kita kena buat tak? Kita meragui, imam tak ragu. Tapi kita yang ragu. Kan rakaat keempat ke rakaat tiga ni? Kan? Contoh. Imam dah tambah dah. Kan? Kita duk ragu. Maka pada saat itu, imam tak perlu sujud sahwi. Kita yang meragui, kena sujud sahwi. Walaupun kita ikut imam. Tapi sebab itulah tuan-tuan, kita ni kalau eloknya, kita apa? Kita serah bila dekat imam. Tak payah meragu. Baik. Kerana bahwasanya ia syak, ia yang syak, ia yang ragu. Kemudian daripada salam imam pada bilangan rakaatnya. Baik. Faham? Selesai. Yang ketiga. Situasi yang ketiga. Maka tiada menanggung imam daripada makmum itu jikalau pecek waktu. Pecek ni maksudnya sempit. Saya tak masukkan terjemahan itu. Pecek ni maksudnya sempit. Daripada sempit orang kata apa? Singkat. Daripada singkat? Kurang. Kita pun tak cukup waktu. Lain pada sempit, tak tahu nak kata apa, kata tak cukup waktu. Jikalau pecek waktu, yakni sempit ataupun kurang ataupun tak dan. Orang Kedah kata tak dan, senang. Tak dan ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu mana tak dan? Tak dan, tak sempat lah, tak dan. Ada budak Malaysia, orang Kedah, dia pergi Mesir. Bila mana dia masuk kelas lambat, pensyarah tanya, kenapa kau lambat? Dia nak jawab, aku tak dan bah. Dia nak fikir, nak jawab macam mana tak dan. Dia kata tak tu la. Dan tu wow. Jadi ana la wabas. Ana la wabas. Orang Arab tu dengar apa dia menatang. Apa ana la wabas? Aku tak dan bah rupanya. Jadi kita jangan terjemah lagi tu. Kalau terjemah macam tu memang salah lah. Jadi kita kena terjemah aku ketinggalan bas. Barulah betul nak cakap Arab. Ini dia terjemah ikut bahasa dia. Ana la wabas. Itu kawan tanya, cakap apa? Aku cakap aku tak dan bah. Betul dia. Yang terjemah apa? Dia tu tak dan bah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka yang ketiga ni, jikalau pecek waktu, yakni hampir habis waktu sembahyang. Tiba-tiba dapat kita akan seorang yang hal keadaannya rukuk. Kita ni nak habis dah waktu. Tengok-tengok kawan tu duk rukuk sembahyang. Kita pun nak ambil fadilat berjemaah tu. Kita nak ambil fadilat berjemaah, kita pun pergi angkat takbir dalam keadaan dia sedang rukuk. Maka jika kita ikut dia, nescaya dapat satu rakaat di dalam waktu. Kalau kita pun angkat takbir, dapatlah satu rakaat dalam waktu. Kerana apa? Kerana dia rukuk, kita pun rukuk serta dengan dia.
Maka wajib pada ketika itu bahawa kita mengikut dengan imam kerana mendapat satu rakaat di dalam waktu, maka jadi tunai sembahyang kita. Jadi hukum di situ, kalau ada orang sembahyang, maka di situ kita kena ikut dia, wajib kita dapatkan rukuk dalam solat tu walaupun satu rakaat, kerana kita dah dapat yang dikatakan waktu tu, dan kita jadi tunai kalau kita sembahyang dengan dia dapat satu rakaat dalam waktu, dia anggap sebagai sembahyang tu adalah sembahyang yang tunai. Tapi kalau tak ada jemaah, tak ada masalah. Tapi pergi masjid memang waktu pun nak habis dah, kita pun angkat takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, masuk dah waktu lain, masuk dah waktu Aisyah, maka kita tetap dapat tunai dalam waktu tersebut sebab kita dah dapat Al-Fatihah rakaat tersebut. Satu waktu, satu rakaat kita dah dapat dalam sembahyang, dalam waktu. Tadi dia nak cerita bab Jumaat ataupun bab fadilat berjemaah. Kalau Jumaat nak habis waktu dah, dia tu cerita dia macam ni lah. Start daripada masuk Jumaat tadi ni, orang duk main masbuk seorang. Kawan ni sembahyang. Bila mana dia sembahyang dengan imam, habis sembahyang ada seorang masbuk main sembahyang pula dapat satu rakaat. Kemudian pula lagi pula main pula seorang lagi dapat satu rakaat dengan orang yang sampailah nak habis waktu asar. Jadi ceritanya tuan-tuan, orang yang main yang terakhir tu dia dapat tak rakaat tersebut, dia dapat rakaat kalau dia sempat rukuk dengan imam. Dia dapat yang dikatakan fadilat menunaikan berjemaah. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bicara dah dulu. Dia dapat rakaat, dapat Jumaat. Tapi kalau tak dapat rakaat, dia kena niat Zuhur. Dan kalau dia tak dapat satu rakaat, dia kena niat Zuhur. Tapi kalau dia dapat satu rakaat, dia dapat Jumaat, maksudnya buat dua rakaat. Jadi orang yang mai ke belakang tu, dia ambil satu rakaat juga, dia kena niat Jumaat. Sebab dia dapat satu rukuk. Tapi kalau dia pun tak sempat rukuk, dia memang masbuk dalam selain daripada rukuk, i'tidal ataupun sujud, maka dia terus kena niat Zuhur. Dia terus kena niat Zuhur. Tapi imamnya tu adalah imam Jumaat. Okey, boleh faham? Satu hari tu saya dengar radio Aikim, kalau tak silap saya. Aikim ke apa dia tahu. Tapi yang membicarakan berkenaan dengan soal agama. Yang tanya tu orang lelaki, yang jawab tu ustazah perempuan. Tanya tu apa dia? Tanya bab sembahyang Jumaat ni. Dia nak cerita tu, dia tak tahu nak ambang. Sebab dia pun tak pergi sembahyang Jumaat. Jadi hak tanya tu pun teruk juga. Dia nak tanya bab Jumaat, dia tanya ustazah. Jenuh ustazah tu nak kona nak jawab. Last kali, dia jawab macam mana? Dia jawab kata, hak yang tak dapat tu, sembahyang Zuhur lah. Lepas tu nak niat macam mana? Dan bila nak niat macam mana tu, dia tak tahu nak jawab. Adakah dia kena niat daripada awal ke? Ataupun dia kena niat daripada masuk ke? Macam mana? Yang itulah tuan-tuan dan dirahmati Allah. Sebab perbahasan ni, bila mana benda tu kita tak alami, kita kalau boleh kita kata aku tak tahu. Wallahualam, tanya orang yang mengalami lah. Orang yang membicarakan berkenaan dengan Jumaat. Kesian ada lah dia nak jawab juga. Saya nak dengar lah dia nak jawab macam mana. Rupanya dia jawab macam tu, saya kata tak apalah. Nanti kena komen balik kena komen beritahu balik. Kalau bab-bab soal Jumaat ni jangan tanya orang perempuan, tanya orang lelaki. Tanya pakcik-pakcik, haji-haji duk ada ni pun dia jawab, insya-Allah. Faham? Sebab mereka duk main dengan Jumaat, mereka tahu kan. Mereka pernah dapat Jumaat satu rakaat, mereka pernah dapat, mereka pernah tak dapat Jumaat, mereka pernah pergi Jumaat daripada awal, itu kan. Mereka
Baik, ini ceritanya. Jadi kalaulah dia dapat satu rakaat dalam waktu tersebut, maka dia dianggap sebagai sembahyang tunai. Sembahyang tunai. Tapi kalau dia tak dapat rakaat tersebut, dia tidak dianggap sebagai tunai. Ha. Baik, ada soalan? Ya, sila. Okey. Yang datang lambat tu, kalau dia dapat rukuk tu, dia boleh terus niat Jumaat. Kalau dia dapat rukuk. Tapi kalau dia tak dapat rukuk pada rakaat satu rakaat, maka pada saat itu dia kena terus niat Zuhur. Allahu Akbar tu semayang Zuhur, bukan semayang Jumaat. Dia kena terus niat Zuhur. Awal-awal lagi kena terus niat Zuhur. Daripada awal. Tapi kalau dia rasa dia boleh dapat, dia boleh dapat. Angkat-angkat takbir, dia pun nak rukuk, tiba-tiba imam pun panggung kepala. Dia niat Jumaat dah. Pada saat itu dia boleh ubah niatnya dalam solat. Boleh ubah niatnya dalam solat. Tak perlu batalkan. Sebab apa? Sebab pada masa tu bila mana dah luput tidak dapat rakaat, maka tidak dapat Jumaat, maka secara automatik berubah daripada Jumaat kepada Zuhur. Itu saja. Secara automatiknya. Jadi kalaulah dia tu sembahyang Zuhur, kemudian datang pula orang yang nak ikut dia. Ikut dia tu ikut sembahyang Zuhur, bukan ikut sembahyang Jumaat. Tak boleh dah. Sebab dia tak dapat Jumaat. Bila mana dia tak dapat Jumaat, orang yang datang selepas itu pun tak dapat Jumaat. Habis, Ustaz, ada yang mengatakan kan Jumaat itu dia kena dengar dua khutbah. Dia kena dua khutbah, kena niat makmum, kena ada imam dan sebagainya. Ada yang niat imam, ada yang niat makmum. Betul? Nak cerita. Jumaat wajib niat imam kalau dia itu imam. Makmum wajib niat makmum kalau dia itu makmum. Okey? Jadi kalau dia betul-betul sembahyang Jumaat, dia kena niat dia tu jadi makmum. Yang kawan yang sembahyang satu rakaat tadi, dia wajib kena niat jadi imam. Waktu bila? Bila mana dia tahu dia tu dilantik jadi imam. Tadi dia makmum, kemudian dia berubah jadi imam. Dia kena niat jadi imam. Kalau dia tak niat jadi imam, maka tak dapat juga Jumaat. Habis yang dengar dua khutbah tu, itu tang mana pula? Kita tak dengar pun tak dapatlah Jumaat. Tidak. Yang dengar dua khutbah itu adalah syarat bagi Imam Asy-Syafi'i. Dia meletakkan pada 40 orang yang hadir. Syarat diangkat Jumaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu-satu Jumaat wajib diadakan di dalam kampung. Okey? Syarat Jumaat paling kurang 40 orang. Dan 40 orang ni adalah 40 orang yang fasih baca Fatihah, yang mendengar khutbah, yang berada dalam keadaan suci start daripada khutbah pertama sampailah habis Jumaat, barulah Jumaat tu diangkat. Hak kita orang ke yang ke-41, 41 tak kira. 41 hanya kalau mai tidur pun tak apa. Tidur. Tak dengar Jumaat pun tidur. Ya. Tak apa. Tapi kita dapat dah Jumaat. Kita dapat. Tapi kita tak tergolong dalam golongan yang diangkat fadilat Jumaat tadi. Yang dikatakan Jumaat tadi itu diangkat dengan 40 orang. Kalau bagi mazhab Hanafi, 3 orangnya. 3 orang cukup dah. Bagi mazhab Maliki, 10 orang pun cukup. Tapi yang Syafi'i yang kata 40. Sebab tu dulu ni masa COVID tu, ada masjid buat 5 orang, ada masjid buat 10 orang. Sebab apa? Sebab ikut mazhab yang lain. Kalau ikut Syafi'i kena 40 orang.
Dulu macam-macam, ada hak buat 3 orang, cakap 3, ada takat AJK je, ahli jawatan kuasa je boleh main semayang, ada 12 orang. Jadi itu semua terangkat dah Jumaat, terangkat dah Jumaat pada saat itu. Kerana apa? Kerana syarat yang diletakkan oleh mazhab-mazhab yang lain, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kena 40 orang. 40 orang tu mesti fasih baca Quran, mestilah orang yang apa, orang kata apa, orang yang betul-betul siqah dan sebagainya. Tu syarat yang diletakkan oleh Imam Syafi'i. Sebab tu kalau kita di kampung-kampung, Tok Bilal itu sebelum dia nak innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi itu, dia bangkit tengok lu, kira 40 orang cukup lagi. Kalau tidak saya kena ulang balik Jumaat. Tengok. Ada 42, ada 42 orang, tapi 10 orang tu Quran tak fasih baca. Oh, jadi dia pun tak boleh buat. Tak boleh buat. Kena tunggu dulu. Ha. Saya pernah dulu masa mengajak dulu dekat Kedah dulu, buat camp budak-budak pergi duduk lautan. Pergi buat camp budak duduk lautan. Nak pergi sembahyang Jumaat, nak kena keluar jauh. Duduk lautan hari Jumaat. Buat macam mana? Buat macam mana kita sembahyang Jumaat lautan? Kita ada berapa orang ni? Ada 40 orang dah. Okey, kita boleh buat sembahyang Jumaat. Habis-habis sembahyang Jumaat tu, jom kita bangkit pula buat sembahyang Zuhur. Kita sebab apa pula? Ni nak cerita kata. Kita ni, kita buat Jumaat tu sebagai adab je, sebab hari ni hari Jumaat. Tapi sebenarnya kau nak ikut, kita tak dapat kelulusan pun daripada pihak berkuasa untuk buat Jumaat di sini. Jadi bila mana tak ada pihak berkuasa yang mengizinkan, kita kena buat Zuhur. Jadi makin pula buat Zuhur. Jadi buat 2 kali nak ajak mereka. Jumaat pun buat, Zuhur pun buat. Jadi kita nak beritahu kata, kita ni kalau nak ikutnya 40 orang ni sah dah buat Jumaat. Tapi sebab apa kita buat Zuhur pula? Sebab kita tak, pihak berkuasa tak bagi izin kita buat di sini. Contohnya macam masjid-masjid dalam universiti. Masjid-masjid di tempat yang diberi kuasa untuk buat Jumaat. Tapi bila mana budak cuti SEM, tak ada lah Jumaat situ. Bila tak ada Jumaat situ, macam mana keadaannya? Tak apa. Hari itu tak ada. Tak buat macam mana? Pegawai pun tak cukup. Contohnya masjid di Universiti UUM, Sintok, ujung dunia. Hari Jumaat ni jenuh. Tapi lah ni tak apa dah. Mereka buka untuk orang awam semua sekali. Memang hari Jumaat pun mereka akan main. Sebab apa? Dekat Kedah, hari Jumaat cuti. Bila mana cuti ni, pegawai pun tak ada. Kan? Pegawai-pegawai ke lecturer semua tak ada. Jadi yang ada tu hanya beberapa orang sahaja. Jadi mereka buka lah untuk orang awam masuk semayang di situ. Jadi ramai lah. Itulah ceritanya. Tapi kalau dapat izin, tak ada masalah. Kalau dapat keizinan untuk buat Jumaat, nama macam mana pun tak ada masalah. Habis yang nama surau Jumaat tu, dia surau ke masjid? Nak tanya tuan-tuan. Yang ni benda yang orang selalu tanya. Kata Ustaz, surau Jumaat tu surau ke masjid? Boleh iktikaf ke tak boleh iktikaf? Okey. Yang pertama sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak jawab ni kena ada dua cara. Yang pertama sekali, apabila pihak berkuasa itu memberi izin untuk mendirikan Jumaat, kita ambil daripada sudut pihak kuasa dulu. Maka dia dianggap sebagai tempat diizinkan buat Jumaat. Tetapi tidak dinamakan sebagai masjid. Jadi tempat tu diizinkan untuk buat Jumaat sahaja. Itu daripada sudut pihak berkuasa. Okay. Daripada sudut mazhab pula. Kalaulah tempat itu didirikan solat 5 waktu, yang mana ada imamnya yang khusus, ada bilalnya yang khusus, maka di situ dinamakan masjid, tetapi ghairu jami'.
Masjid ghairu jami' ni maksudnya masjid tetapi tidak didirikan Jumaat. Walaupun pihak berkuasa mengatakan itu adalah surau, itu adalah madrasah, itu adalah kita kata apa musalla contoh, tapi didirikan sembahyang berjemaah secara konsisten macam di sini. Maka boleh tak kita nak beriktikaf di sini? Maka kalau ikut mazhabnya boleh. Ikut mazhabnya boleh. Nampak tak? Jadi surau-surau Jumaat itu kalau ikut mazhabnya boleh ke tidak buat iktikaf? Boleh tak salat sunat tahiyatul masjid? Jadi kalau ikut pihak berkuasa hanya mengizinkan tempat itu dijadikan sebagai tempat solat Jumaat saja. Tidak dianggap sebagai masjid. Ada faham? Tapi kalau kita ni, kita yang pergi tengok, tempat ni didirikan solat berjemaah 5 waktu dan ada imamnya dan dibuat secara konsisten. Walaupun ada Jumaat, tak ada Jumaat, dia dinamakan sebagai masjid. Kalau tak ada Jumaat, dinamakan ghairu jami'. Kalau ada Jumaat, dinamakan masjid jami'. Boleh faham? Ada soalan? Ya, macam mana? Tapi kalau saya Ustaz semayang 5 waktu di rumah, boleh jadi Jumaat di rumah. Boleh tak jadi masjid di rumah? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan itu milik tanah tersebut, okey, tuan-tuan ada rumah satu bilik, tuan-tuan buat satu ruang untuk solat. Jadi kalau rumah itu milik tuan-tuan, tanah itu milik tuan-tuan, tuan-tuan boleh niatkan itu sebagai masjid. Tapi ghairu jami' lah. Masjid tu bukan masjid buat sembahyang jemaah setiap hari, tak. Masjid tu tuan-tuan buat untuk iktikaf. Masjid tu untuk iktikaf. Bulan puasa tu tak mau pergi iktikaf di masjid, pergi iktikaf duduk dalam bilik tu, iktikaf baca Quran situ, zikir situ, solat situ, buat solat sunat di situ. Jadi itulah dikatakan masjid ghairu jami', tempat tu. Padahal besar dekat jadah je tak apa. Besar dekat jadah tak apa. Itu masjid yang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masuk situ, kena dalam keadaan bersuci, kena dalam keadaan bersih, masuk dalam keadaan ada adabnya. Itu baru boleh. Kalau tidak, dia melanggar pantang larang. Boleh faham? Boleh buat. Dah ada masjid masing-masing kat rumah. Ada masjid masing-masing kat rumah tapi depan TV. Nanya tuan-tuan. Depan televisyen tu, tengah ruang tamu tu buat masjid. Tak boleh. Dia kena ada tempat yang khusus. Baik. Yang seterusnya, takbir intiqalat selepas salam imam bagi orang masbuk. Apa makna takbir intiqalat? Takbir intiqalat adalah takbir pindah rukun. Takbir pindah rukun. Itu maksud takbir intiqalat. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal. Asalnya halal di luar sembahyang, tapi bila mana dah angkat takbiratul ihram, benda yang halal dah jadi haram. Itu namanya takbiratul ihram. Kita dah masuk dalam solat. Takbir intiqalat adalah takbir untuk nak berpindah rukun. Okey. Dan sunat takbir intiqalat bagi makmum yang masbuk yang berpindah ia serta imam. Maka jika mendapat ia akan imam di dalam i'tidal, takbirlah ia bagi turun kepada sujud. Dan barang kemudiannya, dan jika mendapat ia akan imam dalam sujud yang pertama atau sujud yang kedua atau duduk antara keduanya atau tasyahud awal,
atau tasyahud akhir tiada mentakbir ia bagi turun kepada sujud. Apa maksudnya tu? Dia angkat takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian bila dia angkat takbiratul ihram, dia kena follow imam. Imam tu duduk dalam keadaan apa? Kalau imam tu duduk dalam keadaan i'tidal dan nak turun sujud dan selepas pada tu, maka sunat bagi dia untuk dia pun angkat takbir Allahu akbar untuk turun ke sujud ataupun i'tidal. Okey. Tapi kalau imam duduk di antara dua sujud, imam duduk tahiyat, maka dia tak perlu lagi, contohlah, dia angkat takbir Allahu akbar nak sembahyang, tapi imam duduk tahiyat. Jadi dia perlu tak Allahu akbar untuk turun duduk antara dua sujud? Tak perlu dah. Dia bila mana Allahu akbar ni takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian imam duduk tahiyat, maka dia terus duduk. Tapi kalau imam sujud, maka dia kena Allahu akbar untuk sujud. Tapi untuk tahiyat tak perlu. Dan sunat muafakat ia akan imam pada sikit perbuatan yang mendapat ia akan imam pada perbuatan itu. Daripada tahmid dan tasbih dan tasyahud dan doa. Demikian lagi selawat atas ahli keluarga dan juga tasyahud awal bagi makmum sekalipun. Jadi dia kena sunat muafakat akan imam sedikit perbuatan. Contohnya, kalaulah dia berdiri tadi Allahu akbar angkat takbir, kemudian imam tu tengah sujud, maka dia kena turun sujud terus. Dia tak perlu rukuk, dia tak boleh iktidal. Dia turun sujud terus. Dan sunat bagi dia kalau imam subhana rabbiyal a'la, dia pun subhana rabbiyal a'la. Dapat walaupun satu. Tapi kalau dia turun-turun tu, imam dah bangun duduk. Dia nak turun sujud ke nak turun duduk? Dia turun duduk. Sebab apa? Sebab dia memang tak dapat dah sujud tadi. Nak baca pun tak ada lah. Jadi dia kena terus duduk. Tengok pada perbuatan imam. Jadi imam ni jangan cepat-cepat sangat. Aku makmum yang masbuk ni tak tahu punca. Aku nak sujud ke? Aku nak duduk ke? Aku nak buat apa ni? Tak tahu. Kan? Masa angkat takbir tadi, imam duduk sujud. Bila dia nak turun, imam duduk di antara dua sujud. Sampai imam nak duduk, dia pun nak duduk, imam pula sujud. Dia kata aku pening. Dia kata aku pening dah. Imam ni cepat sungguh. Sampai macam tu sekali. Jadi pada saat itu tuan-tuan dan rahmat Allah, kita ikut je lah setakat mana yang kita mampu untuk ikut imam. Jadi dia kata sunat kita ni muafakat dengan imam pada bacaan tahmid, tasbih, tasyahud dan doa dan sebagainya tu sunat. Dan sunat bagi masbuk bahawa takbir ia apabila berdiri ia. Sunat bagi masbuk bahawa takbir ia apabila berdiri ia kemudian daripada dua salam imam. Dia ni nak bangun pula sambung rakaat dia, dia sunat bertakbir. Bukan dia sunat bangun dia diam itu, tak. Sunat bertakbir. Allahu akbar. Itu maksudnya. Tadi kalau imam duduk, dia tak perlu bertakbir nak turun. Dia takbir Allahu akbar, takbiratul ihram, kemudian terus duduk tanpa menyebut Allahu akbar. Tetapi kalau imam tu sujud, kena turun dalam keadaan Allahu akbar, turun sujud. Habis imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis salam yang kedua, kita pun bangun dalam keadaan Allahu akbar. Jangan bangun diam, bangun dalam keadaan bertakbir. Sunat. Benda ni sunat, bukan wajib tuan-tuan, sunat.
Nama pun takbir intiqalat ni memang hukumnya sunat. Bukan hukumnya wajib. Memang hukumnya sunat. Dan sunat bagi masbuk bahawa takbir ia apabila berdiri ia kemudian daripada dua salam imamnya kerana mencukup semayangnya. Jika adalah duduk makmum serta imam itu tempat duduknya. Maksudnya kalau makmum itu sempat duduk. Tapi kalau makmum tu tak sempat duduk, dia angkat takbir Allahu Akbar, imam pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak sempat duduk. Jadi, buat macam mana? Dia dapat tak jemaah? Tak dapat jemaah. Tak dapat kau. Kesian ke dia? Macam mana tuan-tuan nak kata dapat ke tak ni? Hah? Jemaah tak dapat? Oh, tak dapat. Kesian tu. Hah? Dia dapat fadilat jemaah sebab sempat agak takbir dengan imam sebelum imam bagi salam. Tapi kalau Jumaat memang tak dapat. Jumaat dia kena ada satu rakaat. Jemaah dapat. Jemaah selagi mana imam tak bagi salam, selagi tu dia dapat. Walaupun dia tak sempat duduk. Kan? Allahu Akbar. Habis dia angkat takbir. Imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Dapat jemaah dekat dia. Pahala jemaah lah. Rakaat apa semua tak dapat. Jumaat lagi lah. Okey. Cerita kesian tu. Dia main joh-joh tiba-tiba tuan kata tak dapat. Aduh. Okey, dia dapat. Cuma dia tak boleh duduk. Bila mana dia tak boleh duduk, maka dia teruskan sembahyang dia dengan baca Fatihah dan sebagainya. Tak perlu dah takbir pula. Sebab dia dah dalam keadaan berdiri. Okey. Jika sembahyang ia seorang, seperti mendapat ia akan imam pada rakaat yang ketiga. Ada sembahyang 4 rakaat. Atau mendapatkan imam pada rakaat yang kedua maghrib. Dan jika tiada takbir, hanya berdiri saja seperti mendapat maklumat akan imam pada rakaat yang kedua. Atau pada rakaat yang tiga. Pada sembahyang 3 rakaat. Dan mengangkat masbuk akan 2 tangan kerana mengikut bagi imamnya yang berdiri daripada tasyahudnya yang awal. Dan jika tidak tempat tasyahud bagi masbuk sekalipun dan tiada duduk tawaruk masbuk pada lain daripada tasyahudnya yang akhir. Apa yang dia katakan tu, tuan-tuan? Kan faham tak? Jika ia seorang seperti mendapat ia akan imam pada rakaat yang ketiga. Ada sembahyang 4 rakaat. Pada rakaat yang ketiga, pada sembahyang yang 4 rakaat. Dia masuk-masuk tu rakaat yang ketiga. Dia baru rakaat yang pertama pada sembahyang 4. Atau mendapatkan imam pada rakaat yang kedua maghrib. Seperti mana dia sembahyang masuk-masuk tu, dia dapat rakaat yang kedua sembahyang maghrib. Jadi maksudnya kalau dia dapat rakaat yang kedua, dia kena tambah satu lagi, betul tak? Okey, bila dapat rakaat yang kedua, dapat rakaat yang ketiga, maksudnya aturan tu nampak macam sama. Nampak macam sama tu maksudnya rakaat yang kedua dia dapat rakaat kedua, imam rakaat yang keempat. Okey. Rakaat yang kedua dia sembahyang maghrib, imam rakaat yang ketiga. Jadi bila mana
Jadi dia masuk pada waktu yang genap. Maksudnya berserasi lah. Dia semayang. Bila mana dia semayang 4 rakaat. Dia masuk-masuk tu imam duduk rakaat yang kedua. Jadi bila mana dia dapat dan nanti imam duduk tahiyat. Bila duduk tahiyat, imam tahiyat akhir. Dia tahiyat awal. Jadi tak ada masalah dalam bab tu. Cuma yang masalahnya di sini iaitu apa dia? Dia kata di situ. Dan jika tiada, tu dia punya perbincangan dia. Dan jika tiada takbir, hanya berdiri sahaja seperti mendapat maklumat akan imam pada rakaat yang kedua. Imam tu dah bangun daripada duduk, dapat rakaat dia masuk pada rakaat yang kedua, maka pada saat itu dia tak perlu lagi bertakbir. Ni cerita bab takbir tu kan, dia bukan cerita bab duduk, turun dan sebagainya, cerita bab takbir. Bila mana imam tu bangun, dia tak perlu lagi bertakbir untuk takbir intiqalat tu, tetapi dia hanya tunggu berdirinya imam sahaja. Tunggu berdiri, jadi dia pun masuk sekali. Itu je lah slot in-nya. Dia nak cerita yang tu sebenarnya. Sebab imam tu berdiri pada selepas daripada tahiyat awal. Kalaulah, ni masalah lain tapi tak cerita situ. Kalaulah dia tu berselisih dengan imam, ataupun dia bersama dengan imam. Maksudnya berselisih ni, kalau dia rakaat yang pertama tak ada duduk antara dua sujud, tak ada tasyahud, tapi dia kena duduk tasyahud, dia tetap kena ikut imam. Yang tu biasalah. Tetapi kalau memang dia tu berserasi dengan imam, bersepakat dengan imam, imam tu patutnya duduk untuk tahiyat akhir. Tapi tiba-tiba dia ni, imam tu tak duduk untuk tahiyat akhir. Kalau imam tak duduk untuk tahiyat akhir, dia boleh tak teruskan dia punya solatnya? Ini masalah yang lain. Tak ada di situ. Faham? Macam ni. Imam tu patutnya duduk tahiyat akhir. Dia ni masuk dengan imam rakaat yang ketiga. Jadi bila mana imam kena duduk tahiyat akhir, dia kena duduk tahiyat awal. Okey. Imam duduk tahiyat akhir, dia duduk tahiyat awal. Tetapi pada saat itu imam tak duduk tahiyat akhir. Imam pergi tambah satu rakaat lagi. Maka apa hukum dia? Dia tu kena duduk tahiyat akhir juga ke? Dia tu kena bangun ikut imam ke? Ataupun dia tu kena tengok imam? Ha? Kalau dia ikut imam, dia masuk rakaat yang ketiga. Imam rakaat yang kelima. Macam mana cerita? Kalau dia ikut imam, boleh. Aku baru rakaat yang ketiga. Imam dah masuk rakaat yang kelima. Jadi yang mana sah? Yang mana tak sah? Yang ni lah tuan-tuan. Kita masbuk, mungkin kita tak perasan. Tapi kalau kita perasan, tadi masa kita masuk tadi, imam baru bangun daripada tahiyat awal. Kita masuk. Jadi, kalau nak ikutnya, imam duduk tahiyat akhir tu, kita duduk tahiyat awal. Tetapi bila mana imam meninggalkan tahiyat akhir, maka bagi imam itu solatnya tidak sah. Kalau dia tambah rakaat. Jadi wajib bagi kita untuk kita tegur dia. Wajib. Dan kita tak boleh tinggal tahiyat awal pada masa tu. Walaupun hukum tahiyat awal bagi kita ni sunat. Betul sunat. Tetapi kalau nak ikut imam, maka tak boleh tinggal tahiyat awal. Sebab imam pada saat itu dia wajib buat tahiyat akhir.
Inilah salah satu keadaan yang mengatakan benda sunat jadi wajib. Kecuali kita apa? Mufaraqah dengan imam. Ha. Jadi kita mufaraqah, aku pun tak mau ikut imam ni. Imam ni gelong. Tambah rakaat bagi lebih. Ha. Jadi tak apa, itu kita mufaraqah. Kalau kita nak ikut juga, kita kena duduk tahiyat awal dan pada masa yang sama kita kena tengok imam tu untuk duduk tahiyat akhir. Inilah satu-satunya tahiyat awal yang jadi wajib. Apabila kita ikut imam yang wajib duduk tahiyat akhir. Boleh faham? Okey. Contoh. Yang ni masalah sembahyang maghrib. Kita masuk sembahyang maghrib selepas rakaat yang kedua. Imam. Maksudnya imam itu rakaat yang ketiga. Kita rakaat yang pertama kena duduk dak tahiyat awal. Kita rakaat pertama kena duduk tahiyat awal? Tak perlu. Tapi imam tu kena duduk tahiyat akhir. Betul? Tiba-tiba imam tu tak duduk tahiyat akhir. Imam tu tak duduk tahiyat akhir. Imam pun bangun. Kalau kita bangun, dapat rakaat yang kedua. Tapi imam tu dah rakaat yang keempat dah dia bangun. Padahal main maghrib. Jadi tuan-tuan dan rahmatullah, pada saat itu juga kita kena mufaraqah ataupun kita kena tengok imam suruh dia duduk tahiyat akhir. Suruh duduk tahiyat akhir. Subhanallah. Itu kita rakaat pertama. Mana ada tahiyat? Tapi kita kena duduk juga sebab imam. Kalau kita tak mau duduk, kita mufaraqah tu. Dia faham? Ada soalan? Sila je. Okey. Satu. Lagi satu. Apa dia? Baik. Sini ada dua soalan. Yang pertama sekali tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berkaitan dengan uh, kita afdal imam. Imam yang paling afdal adalah imam yang macam mana? Yang pertama sekali, imam yang paling afdal adalah imam yang dilantik. Walaupun yang dilantik itu ilmu dia kurang daripada orang yang alim yang hadir pada saat itu. Orang alim ada, tapi sebab dia tu imam yang dilantik, dia paling layak dan paling afdal untuk jadi imam. Yang kedua, itu kita baca dah dalam kitab ni pun ada. Yang kedua, orang yang paling layak adalah pemimpin, pemerintah. Kemudian selepas daripada tu barulah turun kepada orang yang paling fasih bacaannya. Dia jadi imam ni, dia kena yang paling utama sekali adalah orang yang paling fasih bacaannya. Kemudian orang yang hafal Quran, orang yang tua, alim. Jadi yang paling benar sekali ataupun yang paling aula sekali adalah orang yang fasih bacaan. Tapi kalau yang dilantik itu tak fasih, yang ni masalah yang melantik. Lantik pula orang yang baca pun tak betul. Fatihah pun tak betul. Yang ni problem yang teramat sangat.
Jadi tuan-tuan, bila mana dia baca Fatihah tak betul, habis semayang kita tu macam mana? Nak kena mufarakah ke tak? Yang pertama sekali, kita yang ada di belakang ni kena tegur. Kita kena tegur. Jangan mufarakah lagi, tegur dulu. Nak tegur lepas semayang ke? Masa semayang? Masa semayang. Ghairil maghdubi alaihim. Dia maghdub. Kena maghdubi alaihim. Kita kena tekankan. Kami dulu semayang. Yang jadi makmumnya tu adalah mufti kerajaan negeri Kedah. Tapi masa tu ada orang jadi imam. Masa tu dia tengah ambil wudu. Dia dah ambil wudu. Dia ambil wudu. Hak yang jadi imam tu baca salah. Dia tengah-tengah dia ambil wudu tu, dia derah suara dia tegur. Tengah-tengah dia ambil wudu. Dia bukan sembahyang lagi pun, tapi dia tengah dia ambil wudu. Dia derah suara dia, tegur imam yang baca salah. Jadi imam yang baca salah itu, kalau pada sudut pendengaran kita benda tu salah, maka kita wajib tegur. Tapi kalau kita kata, yang ni tak apa kot. Kita boleh kata, boleh ni, baca macam ni, boleh lah. B lah markah, bukan A. Kalau kita boleh terima, tak ada masalah. Kita boleh follow. Tapi memang kita bukan B, bukan C. Gagal terus bacaannya, maka wajib bagi kita ni tegur. Itu kalau Fatihah tak betul. Kalau Fatihah tak betul, tuan-tuan, dia efeknya pada solat. Sebab itu adalah rukun. Jadi wajib Fatihah tu kena betul. Kalau lah kita tegur pun dia tak mau ikut, pada masa tu kita boleh faqah. Lepas pada sembahyang, kita kata harus nak jadi imam lah. Kalau nak jadi imam, kena betul dulu bacaan. Kalau tidak, tak sah habis sembahyang orang lain. Tapi kalau baca surah salah, tak ada masalah. Baca surah salah, tak ada masalah. Baik, begitu juga takbir. Takbiratul ihram di sisi mazhab kita Allahu Akbar. Tapi kita pergi dekat masjid India, Allah Akbar. Allah, 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 Allah. Bagi kita ni, kalau mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i kena tebalkan lafzul jalalah. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita jadi makmum kepada imam yang Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di situ kita boleh maafkan kerana telur ataupun lahjahnya. Kerana telur ataupun lahjahnya. Macam juga kadang-kadang tu, tapi yang ni tak boleh dimaafkan. Orang Jawa jadi imam. Jawa jadi imam dia bunyi lain sikit. Sin nak jadi shin tu. Kalau dia ubah cara jelas. Ghairil maghsyubi alaihim. Yang tu jelas. Kita kena ghairil maghdubi alaihim. Dia duk ulang ghairil maghsyubi alaihim. Salah. Tak boleh, tak boleh. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Dia nasta'in. Bunyi jelas, wajib tengok. Nasta'in. Dia duk nasta'in jauh, katakan. Jadi benda tu kena tegur. Tak ada apa? Ha? Tak boleh? Ha. Ya. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting, bila mana orang kata, sebab puan tak ngam dengan imam, kita kata aku dah faham sebab aku dengar bacaannya tak betul. Aku dengar elok je. Hang dengar telinga hang, aku dengar telinga aku. Jadi telinga aku tak lulus. Jadi tak ada masalah. Ada orang dia boleh terima aja.
Sebab bila mana dia makin ngaji, dia nampak kata, oh imam ni telo sikit. Tak apalah. Lepas tu dia pula dilantik. Jadi okey lah. Tapi kalau tak ada orang, tiba-tiba suruh dia naik juga, suruh budak-budak naik juga, imam tak ada, kan? Kita ni nak bagi latihan konon, kan? Suruhlah budak tu naik, jadi imam tengok baca terbang. Yang tu salah kita. Salah kita. Ha. Tapi kalau kita dah mufarakah, memang imam tu baca panjang. Kita ni macam mana ni? Kita baca surah pendek. Kan? Kita nak bagi serasi dengan imam juga boleh. Ulang 2-3 kali baca surah tersebut. Kita qul Allah sampai 4 kali lah. Imam tak rokok-rokok lagi. Boh lagi qul Allah. Tak ada masalah. Ikut. Kalau kita tak mau bagi nampak, berbeza. Tapi kalau kita nak, aku tak larat dah imam ni. Dah baca tak betul. Lepas pada tu pula, duk baca panjang pula. Aku buat cara aku. Itu boleh dalam masalah. Tak jadi masalah apa. Okay. Ada soalan? Yang tu lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اجعلني لسان صدق في الآخرين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين إن شاء الله.